Tetapi saudara-saudari, saya nak tanya satu soalan, yaitu kita katakan, adakah bahawa jika PRU diadakan pada hari ini atau pada hari besok, bolehkah isu-isu yang kita hadapi itu boleh diselesaikan atau tidak? Ini adalah satu isu yang kita katakan penting. Kenapa? Kerana mandat daripada rakyat kepada parti politik itu adalah sangat penting. Mandat kepada rakyat itu, kepada kita itu pun sangat penting. Adakah mereka sokong kita, mereka akan undi kita, adalah tertaluk kepada pendirian kita, hala tuju kita. Ini adalah bahawa kita katakan mesti mendapatkan mandat bukan saja daripada wakil, bukan saja daripada ahli-ahli kita, tetapi yang terutama sekali adalah pengundi-pengundi dan masyarakat rakyat jelata di negara kita. So, saudara-saudari, oleh itu anda katakan PRU yang ke-15 adalah sangat penting untuk parti kita diri sendiri. Oleh itu, banyak orang kata, ada orang tanya soalan, bila adakah PRU ke-15 itu? Hari ini kita sudah nampak kemungkinan ada dua saja. Adakah PRU pada tahun ini atau PRU diadakan pada tahun depan? Oleh itu, saudara-saudari, saya sendiri memang tak tahu kerana saya bukan Perdana Menteri. Saya katakan Perdana Menteri diri sendiri pun tak tahu bila dia nak bubarkan Parlimen. Kerana dia nak bubarkan Parlimen itu memang dah beliau mesti anggap masa itu adalah sangat baik untuk dia diri sendiri atau untuk parti dia diri sendiri. Oleh itu, kita juga semua masih dalam perkembangan politik itu, kita bacaan kita kemungkinan pada tahun ini, jika tahun ini bila? Adakah orang sudah dengar kabar angin kata selepas membentangkan bajet kita, dia akan bubarkan Parlimen. Ini adalah satu kita katakan satu tanda yang sangat jelas. Mengapa kita tahu bahawa dijadualkan bajet kita akan dibentangkan pada 28 hari bulan Oktober. Tapi tiba-tiba Perdana Menteri kita sudah awalkan pembentangan bajet itu di Parlimen pada 7 hari bulan Oktober. Yang ini adalah satu tanda yang kita katakan luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa itu ialah Perdana Menteri diri sendiri nak minta nak bentangkan bajet itu. Kerana yang ini kerja adalah Menteri Kewangan, bukan Perdana Menteri, tetapi dia diri sendiri nak bentangkan bajet itu sudahlah menjadi satu tanda luar biasa. So, saudara-saudari, satu tanda lagi kita nampak bahawa ROS itu telah membuatkan kelulusan untuk UMNO mengadakan mengadakan pilihan raya dulu. Selepas itu baru adalah pilihan parti. So, tanda-tanda itu kita sudah nampak dengan jelasnya. Memang saya sudah dengar daripada akar undi juga, jentera-jentera itu sudah bermula. Kita sudah buat persediaan, kita sudah ada kempen, kita sudah program-program mendekati rakyat untuk mendapatkan sokongan. Oleh itu, tanda-tanda ini semua telah menunjukkan bahawa PRU yang ke-15 akan diadakan pada tahun ini. So, ini adalah satu senario yang pertama. Senario yang kedua kita nampak. Senario yang kedua itu adalah bahawa jika pembubaran Parlimen itu tidak diadakan pada tahun ini, bulan Oktober, selepas pembentangan bajet itu, dan kemungkinan yang kedua adalah tahun depan akan pembubaran Parlimen. Mengapa kita katakan kemungkinan besar juga bahawa tahun depan akan mengadakan PRU yang ke-15 itu? Kerana kita sudah nampak bahawa kita di Malaysia sudah kita merdeka 65 tahun. Kita tahu musim hujan itu akan diadakan pada bulan November dan bulan Disember. Dan memanglah kita tahu musim hujan itu tak baik untuk PRU. Bukan tak baik, memanglah rakyat pun tak sedia untuk mengundi. Kerana mereka fokus itu macam mana mengatasi masalah banjir masing-masing. Seperti di Kedah. Kedah nampak tiap-tiap kali yang nampak terdengar ada banjir pun tak boleh selesai.
Dan jika ada banjir, macam mana rakyat nak keluar undi? Macam mana rakyat nak memberikan sokongan kepada parti-parti politik? Oleh itu saya katakan semasa musim banjir itu bukanlah sesuai untuk pilihan raya. Sekolah-sekolah mesti buatkan persediaan untuk membuang undi. Tapi sekolah-sekolah itu tak boleh undi tetapi sudah jadi tempat mandi juga kerana ini banjir. Oleh itu saya katakan ini adalah kemungkinan besar tidak akan mengadakan PRU yang ke-15 pada tahun ini. Yang kedua adalah bahawa banyak negeri-negeri sudah mengumumkan bahawa mereka tidak akan mengikut pusat, tidak akan mengikut persekutuan jika parlimen dibubarkan. Negeri-negeri seperti di bawah PAS, Kelantan, Terengganu, Kedah, yang negeri di dekat sini, bahawa termasuk juga negeri-negeri yang dipimpin oleh Pakatan Harapan, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, mereka tak akan ikut jika parlimen dibubarkan tahun ini. Oleh itulah kita katakan bahawa mereka tak ikut jika tahun depan ada satu PRN, pilihan raya negeri, dan PRU di tahun ini, dan kos itu adalah sebanyak 1 bilion, saudara-saudari. Jika you ada calon yang terbaik, tak ada jentera. Tak ada jentera kempen bagi kamu. Tak ada jentera untuk meletakkan bendera parti bagi kita. Tak ada jentera pergi ke rumah minta undi. Tak ada jentera membantu rakyat, terutamanya tempat-tempat yang banjir. Tak ada jentera kita memberikan bantuan kepada pengundi. Macam mana kita boleh menang? Tak boleh. Jentera itu dari mana? Jentera itu utamanya at least daripada kedua bahagian dan daripada bahagian-bahagian yang kita ada. Tadi yang nampak, saya terdengar saudara Mari Butuh katakan ada berapa bahagian dekat sini? 15 bahagian. Minta 15 bahagian ketua bahagian berdiri sekarang. Saya nampak ada 15 atau tidak? Saya soal ni dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Bagilah satu tepukan. Kita mesti pilih calon yang winnable, acceptable dan capable. Ini adalah satu. Yang kedua, katakan selepas sudah dapatkan kawasan yang boleh menang, kita adalah satu calon yang kita katakan yang baik, yang boleh diberikan sokongan, mandat, yang boleh diundi oleh rakyat. Tetapi saudara-saudari yang saya hormati, calon seorang saja. Untuk satu parlimen, seorang calon saja. Untuk satu kawasan DUN, Dewan Undangan Negeri, satu calon saja. Tetapi dah kalian nampak di banyak negeri, terutama di Parti Gerakan Rakyat Malaysia, adalah banyak calon yang berlayak. Tetapi kita hanya boleh pilih satu saja yang menjadi calon kita untuk mewakili Parti Gerakan Rakyat Malaysia atau Perikatan Nasional dalam PRU yang ke-15. So saudara-saudari, sesiapa yang katakan anggapkan diri sendiri berlayak tetapi tidak terpilih sebagai calon, saya berharaplah bahawa boleh sedih, tetapi sedih 1 minggu sudah cukup, dan balik kepada Parti Gerakan memberikan sokongan yang sepenuhnya kepada calon kita dalam PRU yang ke-15. Boleh atau tidak? Jangan cakap saja. Jangan kata apa pun kata boleh saja. Memang dalam PRN Melaka, PRN Johor, kita ada pengalaman yang sangat cabaran yang besar. Semua calon kata apa kata pun boleh sebelum mendapat watika. Selepas dapat watika, semua pun tak sabar lagi. Ini tak bolehlah Presiden, ini tak bolehlah. Saya ada cara diri sendirilah, saya ada sokongan diri sendirilah, saya ada kempen diri sendirilah. Saya tak nak bekerjasama dengan anggota parti lah. Anggota parti nak minta duit sajalah, mereka tak kerja lah. Banyak alasan telah diberikan kepada parti kita diri sendiri.
So saudara-saudari, Anda katakan, walaupun calon itu kita sudah pilih, dan sebelum kita memberikan watika, banyak syarat-syarat kita telah diberikan oleh calon kita. Bukan bagi saja sign pun sudah sign, tetapi tidak menunaikan janji-janji yang telah diberikan. Dan saya pun dapat beberapa, bukan satu daripada calon kita pun sudah keluar daripada parti di Johor. Yang ini memang saya berasa sedih. Semasa nak minta platform, bagikan opportunity, pengalaman bagi dia menjadi calon, kita nak orang muda, kita bagi. Tetapi sudah kalah, dia keluar parti pula. Ini saya tak nampak, tak nak nampak lagi di Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Dan sekali lagi saya nak kata, kali inilah memang kita akan sangat sangat ketat untuk calon kita.